berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, disediakan oleh kumpulan 1 dan kumpulan 2. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud, "Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Intisari hadis yang terkandung ialah: yang pertama, Al-Quran sebagai panduan hidup manusia. Yang kedua, apabila kita mengikut tuntutan Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapat rahmat dan keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, apabila kita meninggalkan tuntutan tersebut, kita akan terjerumus dalam kesesatan. Akhir sekali, Al-Quran adalah pusaka yang tidak ternilai kepada manusia. Al-Quran dan As-Sunnah ialah: yang pertama, menjadi asas pegangan seluruh umat Islam di dunia. Yang kedua, sebagai sumber utama undangan Islam. Yang ketiga, umat Islam wajib menerima kedua-duanya seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. Peranan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama ialah pedoman Al-Quran dan As-Sunnah ni dijadikan peranti kehidupan. Sebabnya ialah arus kehidupan sekarang ni membawa ancaman dari segi pemikiran, keagamaan dan juga sosial budaya. Jadinya, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat Islam ni terhasil apabila Al-Quran dan As-Sunnah ni menjadi benteng dan perisai kepada diri kita. Peranan kedua pula ialah sumber utama melahirkan keutamadunaan umat Islam. Ini kerana kedua-dua sumber ini mengandungi konsep ketuhanan, prinsip-prinsip ilmu, peraturan hubungan antara makhluk dengan Tuhan serta hubungan antara makhluk dengan makhluk. Peranan yang ketiga pula ialah Al-Quran dan As-Sunnah ni ialah sumber yang mampu menjadi petunjuk dalam kehidupan. Orang yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah ni berupaya menangani pelbagai halangan, cabaran dan ancaman terhadap akhlak, moral diri dan juga masyarakat. Kemudian, sebab-sebab perlu pegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah ialah: yang pertama, manusia mendapat taufik dan hidayah Allah. Yang kedua, merupakan panduan utama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Yang ketiga, dapat mengelakkan perselisihan pendapat dan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Yang keempat, ajaran yang terkandung dalam kedua-duanya adalah benar dan tidak diragui, dan kandungannya sesuai untuk diamalkan sepanjang masa. Seterusnya, kepentingan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, umat Islam mendapat petunjuk daripada Allah untuk membina kehidupan manusia yang selari dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lahir Muslim yang memiliki pribadi unggul dalam bidang ilmu, akhlak dan amalan dakwah. Yang ketiga, dapat memperkukuhkan kesatuan dan perpaduan umat kerana menghayati tuntutan Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan pelbagai bidang pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang dikaitkan dengan unsur-unsur ketuhanan dan keimanan. Usaha dan tindakan untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan dalam hidup individu. Yang pertama, seorang Muslim hendaklah mendalami Al-Quran dan Sunnah sejak kecil lagi. Yang kedua, murid perlu rajin melibatkan diri dalam halaqah Al-Quran dan pembacaan hadis. Masyarakat. Yang pertama, semua pihak seperti ibu bapa, para ulama dan anggota masyarakat bergabung tenaga membina generasi yang kukuh. Yang kedua, masyarakat berperanan menyebarkan ajaran agama berpaksikan Al-Quran dan Sunnah kepada generasi seterusnya seperti tuntutan hadis. Negara. Yang pertama, menubuhkan sekolah dan pusat pendidikan Al-Quran dan Sunnah bagi membina tamadun bangsa mengikut syariah Islam. Yang kedua, kerajaan perlu memperkasakan pendidikan Islam kepada warga negara dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dan dasar pendidikan negara. Untuk pengajaran hadis pula, umat Islam wajib meyakini bahawa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan panduan utama dalam kehidupan. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa istiqamah mentadabbur dan mengamalkan Al-Quran sebagai tanda mencintainya. Yang ketiga, umat Islam diperintah untuk mengikuti dan mengamalkan segala sunnah Nabi Muhammad sebagai tanda mencintai baginda.
Yang keempat, kita perlu memahami bahawa sikap mempersendakan Al-Quran dan As-Sunnah akan membatalkan keimanan. Dan yang terakhir, setiap mukmin hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah supaya selamat di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih.